Anak-anak sekalian, kita sambung tadi sudut istimewa. Ada soalan di sini iaitu cari sin 225 menggunakan kaedah sudut istimewa tanpa menggunakan kalkulator. Soalan ni tidak boleh menggunakan kalkulator. Mana kita gunakan gambar rajah tadi untuk dapat jawapan. Okey, bagaimana nak cari sin 225? Pertama tengok soalan tu. Sin ni positif. Jadi kita letak dia berada di sukuan ke mana dahulu? 225 ni 90 180. Terus pergi 225 ke sini. Pada kuadran yang ke 3. Okay? Kuadran yang ketiga. Sin 225 nampak boleh nampak sikit. Sin 225 sama juga dengan sin 225 tolak 180. Ingat balik yang kita belajar sebelum ini. Sin 225 ni. Tinggal tu. Buat sikit. Tak di belakang. Buat segitiga begini. Buat pasi X, pasi Y. 225 berada sukuan ketiga. Sukuan ketiga. Jadi kita sin 225 sama dengan negatif sin 225 tolak 180. Mana datang negatif ni? Negatif ni sebab apabila sudut ini sudut positif, kita ikut arah lawan jam, kita dapat pada sukuan ketiga. Pada sukuan ketiga kita sudah belajar sebelum ini, pada sukuan ketiga hanya tan saja positif. Sin dan cos adalah negatif. Itu sebabnya cikgu letak dia menjadi negatif depannya. Okey, dapat sudutnya kita ingat balik tajuk sebelum ni. 225 tolak 180 kita akan dapat negatif sin. Kita tolakkan dia, kita dapat 45. Sin 45. Sin 45 kita boleh guna tengok ini. Sin 45 adalah negatif 1 per square root. Dah dapat menjawab tanpa menggunakan kalkulator. Itu kaedah bagaimana kita nak cari sin 225. Kurang jelas? Cikgu ulang balik. Kita dah belajar sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga. Okey. Kita dah belajar sudut positif dan sudut negatif. Sudut yang diberi sin ini adalah positif. Kita lukis pasi X dan pasi Y. Tengok pusingan dia 225 berada sukuan ke berapa? Berada pada sukuan ke 3. Pada sukuan ketiga sin 225 sama juga negatif. Mengapa negatif? Sebab sin pada sukuan ketiga adalah negatif. Sin 225 tolak 180. Kenapa nak cari ni? Nak cari sudut tirus dia. Kaedah ni sudah ajar sebelum ni. Kita nak cari sudut tirus. 225 kena tolak dengan 180. Berdapat sudut tirus dia iaitu negatif sin 55. Sin 45. Sin 45 bersama dengan, kita tengok gambar segitiga tadi. Segitiga yang ada 40, sudut 45. 45 adalah sin adalah 1 per punca 2. Sudah menjawab soalan untuk soalan sin 225. Okey, bagaimana pula dengan sin negatif? Sin negatif 585. Pertama kita kena cari, lukis dulu ni. Berada negatif tu mesti ikut arah jam. 360 pusingan yang kedua tak sampai 585 tolak 360. 5 di sini kita dapat di sini dia dapat 2. Ini potong lagi 5 tinggal tambah dapat lagi 2. 225. Pusingan 225. Cari 225 lagi. Pusingan yang kedua ini 90. Ini 180. 225 berada di sinilah. Pada sukuan yang kedua. Pada sukuan kedua, sin positif atau negatif? Ingat balik, all science teacher crazy ataupun semua sila tanya kawan. Pada sukuan kedua mestilah sin itu positif, iaitu 225 tolak dengan 180.
225 tolak 180 untuk dapatkan sukuan kedua dan dapatkan sudut tirus dia. So sin 45, jawapan dia masih sama, iaitu 1 per square root. Sudah jelas? Jelas? Okay, coba ulang balik. Kali kedua tak apa. Kita nak cari soalannya, kita nak cari sin negatif 585. Tadi kita nak cari sin 225 positif. Yang ini negatif. Negatif putaran saja berbeza. Positif lawan arah jam, negatif. Positif minta maaf. Positif lawan arah jam, betul dia. Negatif ikut jam. Kita nak cari sin negatif 585. Turunkan di sini. So, kita nak tahu berapa nilai dia, kita buat gambar rajah ni dulu. Paksi X dengan paksi Y. Kita putarkan sebab negatif, dia mesti ikut jam. 1, 2, satu pusingan baru 360. Kita nak 585. So, putar sekali lagi. Sampai sukuan ni baru 90. Ni 180, nak 225 sampai ke sini lah. Ini semua sudut 225 dengan 360. Dia campur dua dapat 585. Negatif tu arah pusingan sahaja. So 225 jadi sudut tirus ini kita tolak 225 tolak 180, kita dapat 45. So sin negatif 585 berada pada sukuan. Sekarang graf kita, gambar rajah kita berada pada sukuan yang kedua. Kalau sukuan kedua, sin itu positif mesti. Sin jadi 225 tolak 180, kita akan dapat sin 45. Jawapannya adalah 1 per square root 2. Jelas anak-anak? Sudah ulang 2 kali. Okay? Kita buat satu lagi soalan. Mudah-mudahan dapat. Soalan berikutnya adalah secant. Secant 660. Secant sama dengan apa? Secant sama 1 per cos. Kita cos. Pertama, kita lukis gambar rajah ni dulu. Dia pusing arah mana? Ya? Dia pusing sebab dia pusing arah mana? Dia positif. Positif bermaksud lawan arah jam. Satu pusingan 360. Pusing yang kedua 180. Campur lagi. Sudah berapa? 2 pusingan 720. So berada di sini. Tak sampai 720. Berada di sini. Sukuan keempat. Sukuan keempat. Cos positif atau negatif? Ingat tu. Ingat balik. All science teacher crazy. Semua sila tanya kawan. Mana sukuan keempat cos adalah positif. Secant kawan dia cos. Secant kawan dia cos. Okay, cos 660. So sama juga dengan 1 per cos. Tadi kita dah kira sukuan keempat, iaitu 720 tolak 660, kita akan dapat 1 per cos 720. 360 tolak 660. 660 kita dapat 60. Ya, cos 60. Cos 60. Okey, cos 60. Mana dapat cos 60? Di sini. Tukang baca berikut. Cos 60 1 per 2. Jadi 1 per 2. Kita akan dapat jawapannya 2. Ya, nak? Boleh nampak? Kita dapat jawapannya 2 lah jawapan dia. Okey, bawah. Jawapannya adalah 2. Selesai masalah tersebut. Okey. Itulah kaedah atau saya berringkas tentang sudut pelengkap. Harap anda semua faham dan jelas. Jika ada sebarang masalah, boleh rujuk pada kami, insya-Allah. Terima kasih.